السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Sedang hadirin mukminin, pada pagi ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan sekalian bagaimana untuk menjadi seorang yang benar-benar sufi, seorang yang benar-benar membersihkan jiwanya, perasaan dirinya, hatinya, pemikirannya dan seumpamanya daripada sifat-sifat mazmumah. Apabila kita bercakap kita ingin menjadi seorang yang membersihkan diri, maka di antara kitab yang muktabar adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitu kitab Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Ada banyak kitab-kitab yang bercakap tentang sifat mazmumah, sifat mahmudah, sifat yang tercela yang kita perlu bersihkan diri kita, dan sifat yang terpuji yang kita perlu hiasi diri kita. Sebab sebagai seorang yang beriman, maka hendaklah kita menjadi seorang yang bersih diri kita daripada sifat-sifat yang tidak baik. Sidang hadirin mukminin, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bila dihurai surah Al-Fath ayat 4, ayat tu kata dialah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Surah Al-Fath ayat keempat ni tuan-tuan, dia bagi tahu ciri orang yang beriman ialah dia ada sakinah. Kalau tak ada sakinah, itu bukan orang yang beriman, ataupun orang beriman tetapi tidak lengkap jiwa dia sebagaimana ciri-ciri yang disebut oleh Al-Quran. Dia macam tuan-tuan sekalian, kita kata, kalau kita kata orang tu orang Melayu tu ciri dia apa? Dia macam tu. Jadi dia kena ada ciri-ciri dia, baru kita boleh jadi orang Melayu. Mamak, kan, dia punya karakter dia apa, kan, 1, 2, 3, 4, itu baru boleh jadi mamak. Ataupun kita kata orang UMNO, kan, ciri dia apa, dia mestilah berjuang untuk bangsa dia, untuk bangsa Melayu. Orang PAS, apa dia, dia berjuang untuk agama dan sebagainya. Dia macam tu. Jadi bila kita kata kita ni seorang yang beriman, surah Al-Fath, Quran surah Al-Fath ayat yang keempat kata dia kena ada sakinah dalam diri seseorang yang beriman itu, dan bertambah keimanan yang ada itu. Dan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bila dia hurai ayat ni, dia kata apa? Dia kata bahawa Allah dia bagi tahu tentang kurniaannya yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang yang beriman. Apa dia? Iaitu Allah Ta'ala bagi kepada orang yang beriman dalam hati dia sakinah, ketenangan. Apa dia yang dikatakan sakinah? Dia kata ia adalah satu bentuk ketenangan dan keteguhan dalam keadaan bila kita dihimpit oleh pelbagai cobaan dan kesulitan yang biasanya dia akan menggoyangkan hati kita. Maksudnya macam ni tuan-tuan, orang yang ada sakinah, datanglah ujian yang macam mana untuk dia, dia tenang, dia tak kelam kabut, kan. Ada setengah orang tu kalau meniaga tak berapa untung sikit dah kelam kabut dah, kan. Kalau tak capai target dia dah kelam kabut. Kadang-kadang masalah anak kat rumah dia dah kelam kabut, dah datang penyakit sikit dah kelam kabut. Jadi orang yang beriman hati dia teguh,
Bukan kata kita tak risau kalau kita ada masalah dengan anak. Bukan kata kita tak risau kalau kita ada masalah dalam masyarakat. Tapi cara kita handle masalah itu, kita handle itu dengan cara yang tenang, dengan cara yang tidak gundah gulana. Maka itu yang antaranya yang disebut oleh As-Sa'di tentang sakinah yang mesti ada kepada orang yang beriman. Walaupun benda tu mengganggu fikiran dia, logiknya dia terganggu, dia tak boleh buat kerja, tapi kerana dia seorang beriman yang ada sakinah, dia boleh buat kerja macam biasa, kan? Sebab tu saya nak bagi contoh ni, bukanlah contoh ni contoh yang paling tepat, tapi contoh ni sebagai satu contoh yang mudah nak faham. Kalau tuan-tuan tengok contohnya orang politik lah, contoh, kan? Orang kata apa pun dia tak kisah pun, kan? Katalah apa pun kat dia, kita kata maki hamun kat dia tak kisah pun. Dia macam itulah maksudnya. Kalau orang maki hamun kita, orang kata kita macam-macam, tapi kita steady, kita steady. Lepas tu dia kata yang sepatutnya benda tu melemahkan jiwa. Bila datang masalah kita lemah je, sepatutnya. Tapi kerana kita seorang yang beriman, Allah Ta'ala bagi sakinah. Benda yang biasanya melemahkan jiwa manusia yang lain, tapi bila benda yang sama kena kepada kita, ia tidak melemahkan jiwa kita. Dia kena ada sifat-sifat yang macam tu. Maka As-Sa'di kata, tuan-tuan sekalian, di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas orang yang beriman, bila dia menghadapi keadaan-keadaan yang macam ni, dia kata Allah Ta'ala teguhkan hati orang yang beriman, kuatkan hati mereka, supaya bila mereka menghadapi keadaan itu, mereka dapat menghadapinya dalam keadaan yang tenang dan bertambah keimanan mereka kepada Allah Ta'ala. Contoh surah At-Taubah ayat 26, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Maksudnya semua kemudian anzalallah, Allah Ta'ala turunkan. Apa yang Allah Ta'ala turunkan? Sakinatahu, ketenangan dia, ala rasulihi, ke atas rasulnya, wa alal mu'minin, dan ke atas orang yang beriman. Maknanya bila datang pelbagai ibtila, ujian daripada Allah Ta'ala, maka sakinah itu Allah Ta'ala bagi kepada Rasul dia dan juga kepada orang-orang yang beriman. Nak cerita tuan-tuan sekalian, masalah dalam kehidupan ni semua orang hadapi. Rasul-Rasul yang merupakan utusan Allah Ta'ala diuji oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman diuji oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala thumma anzalallahu sakinatah, Allah Ta'ala turunkan ketenangan. Jadi kita kena ada benda-benda yang seperti itu. Kemudian dalam surah Al-Fath ayat yang ke-18, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah redha kepada orang-orang yang beriman. idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mana mereka itu berbai'ah, ketika mana mereka itu berjanji taat setia kepada kamu wahai Muhammad, tahta asy-syajarah, di bawah pokok. Kemudian fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Maka Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati mereka, lalu mereka turunkan ketenangan ke atas mereka dan memberi balasan kepada mereka, dan dengan kemenangan yang hampir ataupun yang dekat waktunya. Maka tuan-tuan sekalian, ayat ni dia cerita bahawa Allah Ta'ala redha, dan bila Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala bagi sakinah kepada kita. Baik, maka di antara contoh yang para ulama sebut bagaimana manusia zaman dulu dia menerima ujian. Dia menerima ujian macam kita sekarang lah. Bentuk ujian zaman dulu dengan zaman hari ni lebih kurang sama, cuma bentuknya mungkin berbeza. Dari satu sudut nampak lebih kurang sama, menguji keimanan, menguji kesabaran, tapi bentuk tu
dia mungkin berbeza berdasarkan kepada zaman. Kalau zaman sekarang kita tengok ada orang dia kena buang kerja, ada orang dia kena fitnah, ada orang dia kena pecat daripada jawatan dia, macam-macam. Ada orang macam-macam dia kena. Kalau Ashabul Kahfi, kita tengok bagaimana dia nak selamatkan akidah dan iman dia, maka dia telah ambil satu tindakan. Apa dia? Antara benda yang berlaku kepada Ashabul Kahfi ialah dalam saat mereka tu beriman kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, dan orang-orang pun berusaha untuk sakitkan hati mereka, mereka diusir oleh masyarakat. Ashabul Kahfi, antara sebab kenapa dia diuji oleh Allah Ta'ala, kerana dia ada tauhid. Kerana dia ada tauhid, dia mengesakan Allah Ta'ala. Semalam saya pergi St. Anne's Church, kan, dekat Bukit Mentajam, menghala ke apa kita kata Tok Kun, kan, menghala ke Tok Kun. Pergi situ, pergi buat hubungan dengan padri Kristian. Bila kita pergi sana tuan-tuan dengan beberapa orang sahabat, dia pun ceritalah St. Anne tu apa dia. Oh, St. Anne tu Hannah, kan, yang kita pernah mengaji dulu. Saya pernah cerita benda ni beberapa kali. Hannah adalah nenek kepada Isa alaihissalam, kan. Hannah, lepas tu anak dia Maryam, anak Maryam adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang cerita kata Hannah bernazar kepada Allah, kalau anak kan fi batni, kan, kalau dalam perut aku tu, dia kata anak lelaki, dia akan jadi muharrara. Dia kata dia akan muharrara ni, kalau kita nak terjemah mudahnya, ringkasnya, dia nak jadikan sebagai pendeta lah. Muharrara ni tuan-tuan sekalian, kalau istilah bahasa Arab, mana dia bebas daripada dunia. Dia tak terikat dengan dunia. Jadi orang zaman dulu, syariat zaman dulu, dia boleh jadi pendeta. Kita sekarang tak boleh. Tuan-tuan nak datang duduk kat masjid, tak buat kerja lain, tak boleh, kan. Tuan-tuan nak duduk kat masjid, lepas tu nanti bini dengan anak pakai hantar makanan, tak boleh lagu tu. Kalau setakat nak iktikaf, yang tu tak apa, kan. Tapi nak jadi muharrara, nak jadi pendeta 24 jam duduk kat masjid, benda lain tak buat, macam tu lah hari-hari kerja dia, yang tu tak boleh, kan. Jadi Hannah ni tuan-tuan sekalian, di sisi orang Kristian, kita kata Katolik, kan, Katolik, dalam bahasa Inggerisnya dipanggil Saint Anne. Jadi mula-mula kita pergi, kalau tuan-tuan perasan dekat jalan tu, mula-mula dia ada yang tinggi tu, yang atas bukit, kan, yang gereja yang ada macam seolah-olah macam menara tinggi tu, kan, yang tu dia panggil shrine. Lepas tu yang kalau tuan-tuan tengok tu, shrine tu kat belah kiri tu dia panggil main church. Yang tu yang main church. Main church ni makna tempat hak betul-betul, kalau bahasa kita gereja, hak betul-betul gereja, hak belah kiri tu. Jadi saya tanya dia, apa beza shrine dengan church, dengan main church? Sebabnya tuan-tuan, sebab apa tahu? Sebab dia akidah Kristian ni tauhid juga. You believe in the oneness of God, dia kata, kan, you believe in the oneness of God. Tuhan tu satu je. Kita pun peninglah macam mana Tuhan satu, yang macam mana Tuhan anak, Tuhan ibu, apa semua. Oh, rupa-rupanya Tuhan menjelma dalam keadaan yang macam tu. Tak apalah, kita tak mau debate dengan dia yang tu. Tapi nak ceritanya, dia kata the oneness of God. Tuhan tu satu je, Esa, satu je, tak ada dua, tak ada tiga, satu je. Baik, jadi saya tanya dia, dalam ni nampak macam gereja, tapi you kata shrine. Lepas tu tadi you sebut ada main church. Apa beza, kan, shrine dengan main church? Rupa-rupanya tuan-tuan, dia asalnya gereja. Yang kata shrine tu, shrine ni kalau bahasa kita orang Penang ni, kita kata macam keramat lah, kan, ada kubur wali dia, kan, ada kubur wali dia, mana kubur orang yang orang kata ada keramat. Bila orang berdoa banyak kali dah makbul. Jadi hak church yang asal-asal jadi church tu, dengan sebab dekat church dia tu, dekat tepi tu ada kubur, kan, ada kubur, maka dia tukar yang church tu jadi
macam istilah kita makam keramat lah. Makam keramat yang church dia buat hak baru pula. Jadi saya tanya dia, macam mana you boleh tukar daripada church, daripada gereja kepada shrine? Dia kata bila orang semakin ramai datang kepada kubur diorang tu, kubur pengasas kepada gereja itu, dan makin banyak didapati permintaan itu dimakbulkan. Saya pun teringat lah kan, kat Penang kita pun ada kan, kat Penang kita pun ada asas-asas kubur kan, asas-asas kubur. Lepas tu datanglah hamba Allah yang mandul ke, yang tak ada anak ke, yang miskin, yang minta rezeki, minta kerja apa semua kan, yang ada masalah dalam hidup, pergi berdoa dekat kubur tu. Dia kata lepas tu tengok-tengok makbul kan. Bila makbul itulah yang orang-orang kita, tentu orang-orang Islam di pulau besar tu, tengok di Melaka contohnya kan, macam tu lah, tiba-tiba makbul. Bila makbul, yang tu yang letak macam-macam dekat kubur tu. Jadi benda tu tuan-tuan sama je, orang Islam dengan orang Kristian, dia ada benda yang sama, yang mana kita orang Islam kita kena hati-hati. Pasal apa hati-hati? Supaya kita tak jadi macam orang Kristian. Doa ni hanya kepada Allah. Masa kami duduk tu ada patung Saint Anne kan, patung Hannah, patung perempuan besar, lepas tu patung perempuan kecil. Kita tanya, yang ni patung yang perempuan besar yang duduk sebelah dia perempuan kecil tu patung apa? Dia kata yang besar tu Hannah, yang tepi dia tu Maryam. Satu lagi perempuan besar, kemudian tepi dia lelaki kecil. Apa dia? Yang tu Maryam dengan Jesus. Jadi dia kata kita datang, kita berdoa dekat patung ni, bukan kita sembah patung. Tengok dia kata, bukan sembah patung, tapi kita berdoa kepada Hannah, kita berdoa kepada Jesus, berdoa kepada Maryam, supaya Maryam, Jesus, Hannah ni berdoa kepada Allah akan hajat-hajat dia orang. Sama tak dengan benda yang berlaku sekarang? Sama tak? Itu masalah dia. Sebab tu saya berkali-kali saya sebut kepada tuan-tuan, doa hanya kepada Allah, bukan Nabi Muhammad pun tak boleh. Sebab Nabi dah wafat, Nabi dah mati. Tak boleh berdoa di kubur keramat, tak boleh. Tauhid itu ialah doa hanya kepada Allah. Bila tuan-tuan berdoa kepada orang dah mati, minta orang yang dah mati, walaupun nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan minta Nabi yang dah mati untuk berdoa kepada Allah, itu yang jadi menyamai apa kita kata kesyirikan orang-orang Kristian yang berdoa kepada Nabi dia supaya Nabi dia berdoa kepada Allah. Dia orang tak mengaku dia orang apa ni sembah Jesus. Dia kata kami bukan sembah Jesus, kami hanya berdoa kepada Jesus supaya Jesus berdoa kepada Allah. Dan kita orang Islam kata itu adalah syirik. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, Ashabul Kahfi, antara benda yang diuji oleh Allah Ta'ala kepada mereka ialah macam mana nak protect, nak melindungi akidah mereka yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi kita hari ni pun tuan-tuan, kita kena jaga betul-betul akidah kita supaya jangan terperangkap dengan belitan iblis yang cuba memperdayakan kita dengan pelbagai cara yang kadang-kadang menjangkaui kesedaran kita. Kita tak mau yang tu. Baik. Bila Ashabul Kahfi diuji oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Dia terpaksa tinggalkan keluarga dia, dia terpaksa tinggalkan keselesaan hidup dia, dia terpaksa duduk dalam gua, makan minum tak terurus kan, tapi mereka tetap tenang, tetap tenang. Saya dulu tuan-tuan, bila kita kerja ni kan, kita pun heran sebab apa kadang-kadang dalam syarikat-syarikat yang besar, syarikat-syarikat yang ternama, kenapa kadang-kadang pakar-pakar dalam bidang tertentu dia tak boleh duduk, tak boleh duduk. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, bila kita tengok orang yang
ada jawatan tinggi ni, dia jadi chairman contohnya, pengerusi, dia jadi board of directors, lembaga pengarah, dia ada ego dia. Jadi bila dia ada ego dia, walaupun tuan-tuan lebih mahir tentang syariah daripada dia, walaupun dia tak tahu apa pun syariah, dia bukan nak dengar tuan-tuan. Pasal apa? Sebab jawatan dia tu, dia nak kita yang dengar dia. Yang itu yang menyebabkan kadang-kadang kita tengok asatizah kita, ustaz-ustaz kita, ilmuwan-ilmuwan kita tak boleh tahan duduk dalam company yang besar, yang mana chairman dia ataupun lembaga pengarah dia berlagak seolah-olah lebih tahu tentang hukum syariah. Tapi ada orang, tuan-tuan sekalian, dia sanggup gadaikan ilmu agama dia, dia sanggup gadaikan takwa iman dia semata-mata nak duduk selesa. Ialah kalau tuan-tuan duduk sebagai ahli lembaga pengarah dan sebagainya, tuan-tuan akan dapat pelbagai keistimewaan, kan? Jadi keistimewaan tu, yang privilege tu, yang orang sayang tu. Tapi Ashabul Kahfi, Quran cerita kepada kita macam mana Ashabul Kahfi, dia sanggup susah. Tak apalah, kan? Yang penting aku jaga agama aku. Jadi kita pun tuan-tuan, bila Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang Ashabul Kahfi, tujuan dia apa? Tujuan dia, engkau nak jadi macam Ashabul Kahfi atau engkau nak jadi macam siapa? Kalau engkau nak jadi macam Ashabul Kahfi, yang mana kisah dia dimaktubkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, maka ciri-ciri Ashabul Kahfi engkau kena ada. Engkau kena sanggup, kan? Tinggalkan segala keselesaan. Engkau kena sanggup berpisah dengan keluarga. Engkau kena sanggup berhadapan dengan keadaan yang mana makan minum pun tak macam orang lain. Kalau kita ada jawatan tinggi, duduk dalam company besar-besar, makan tengoklah, kan? Makan pun orang serve. Apa orang kata kain tu? Kain apa? Kan? Kain tu pun orang pakaikan kat kita, kat leher lah, dekat bawah lah tu dia, kan? Kita makan kat rumah mana ada kain apa pun tak ada. Tapi setengah orang dia sayang jawatan dia, dia sayang sebab ada banyak keistimewaan yang dia dapat, menyebabkan hukum hakam agama tu dia sanggup gadaikan. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, kita kena tegas. Hukum hakam agama ni kita kena tegas, barulah kita boleh jadi seperti Ashabul Kahfi, yang mana maqam dia bukan kubur, makna kedudukan dia, kan, darjat dia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kita jaga anak lah tuan-tuan, jaga anak ni pening kepala. Jaga anak macam mana yang tak pening kepala? Macam mana tak mau pening kepala jaga anak? Cara tak mau pening kepala ialah jangan peduli kat anak. Dia nak baca buku ke, tak baca ke, dia semayang ke, tak semayang ke, jangan peduli. Itu yang senang jaga anak, kita tak payah risau. Tapi orang yang nak cari keredaan Allah Ta'ala, dia terpaksa pening kepala. Dia kata, anak aku ni semayang ke hari ni? Kan? Tanya dia, hang semayang? Dia kata semayang lah. Anak kita biasa semayang, kan? Padahal kita tahu dia tak semayang ni. Tak, bergaduh dengan anak kita, pening kepala. Pasal apa? Sebab nak suruh semayang je. Jadi nak kita mahu anak kita jadi elok, kita terpaksa pening kepala, kita terpaksa bergaduh dengan dia, kan? Macam-macam masalah. Jadi kita kena pilih, kita nak yang mana? Nak yang tak pening kepala ke nak yang pening kepala? Maka sudah tentu karakter seorang yang saleh seperti Ashabul Kahfi dan sebagainya, dia terpaksa menghadapi pelbagai kesusahan. Kita jangan nak ambil jalan mudah, tak mau pening kepala ikut dia. Jangan. Sebab cara kita jaga anak kita akan dipersoalkan, akan dibicarakan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Semua tu akan dibicarakan di hari akhirat nanti. Soal anak kita ikut ke tak ikut, itu soal yang kedua. Yang penting kita didik dia. Soal hidayah, itu kerja Allah. Kita serah kepada Allah. Ada orang dia dah didik dah anak dia, tapi anak dia tak mau dengar juga. Lepas tu bila dia dah dewasa, dia jadi orang yang jahat, na'udzubillah. Nak buat macam mana? Dia dah ikhtiar, dia dah usaha. Tapi yang kita tak maunya, kita tu yang tidak usaha. Maka tuan-tuan sekalian, antara yang diberikan contoh kepada kita ialah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia dengan
dalam perjalanan hijrah, hijrah dari Mekah ke Madinah, kan? Dari Mekah pergi ke Madinah, Nabi dengan Abu Bakar Siddiq. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, bila Nabi dengan Abu Bakar ni masuk dalam gua, dia berlindung daripada orang-orang musyrik yang mengejar mereka. Pada masa tu, masa dia orang berlindung tu, Abu Bakar ni, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata apa tuan-tuan dekat Nabi? Dia kata kalaulah salah seorang daripada mereka ni tunduk bawah gua tu, kan, tunduk bawah gua, tunduk dan tengok apa, kalau bahasa kita sekarang selipar lah, kan, kasut kita, tunduk arah kasut kita, dia akan nampak kita. Abu Bakar kata, kan, risaunya, takut dijumpai oleh puak-puak musyrik. Macam kita lah, orang jahat kejar bukan kejar nak tangkap saja-saja, kejar nak bunuh, kan. Takut tak? Takut, kan, takut orang kejar kita sebab dia orang nak bunuh, takut. Maka ketakutan itu, tuan-tuan sekalian, bila Abu Bakar Siddiq dia bagi tahu macam tu kepada Nabi, Nabi kata dekat Abu Bakar Siddiq, ni cerita ni dalam Sahih Bukhari tuan-tuan. Nabi kata, bila Nabi kata ni, Nabi bercakap dengan Abu Bakar Siddiq dengan penuh ketenangan. Nabi bercakap dengan penuh ketenangan. Nabi kata, kalau bahasa kita ni macam mana? Kita ni dua orang, dalam keadaan kita dua orang, nombor tiga siapa? Allah. Kita dua orang, nombor tiga siapa? Allah. Sebab tu tuan-tuan, kisah macam ni kita kena ambil tiru. Macam mana kita nak contohi? Iaitu bila kita ada masalah apa-apa dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita dan sebagainya, bila kita nak cakap tu kena cakap dengan ketenangan. Kena kita sendiri tu kena tenang. Jadi kalau kita boleh tenang dalam keadaan kita ada masalah, maka itulah yang dikatakan sakinah yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya yang beriman. Dia macam tu, kan. Dan Nabi bila dia bagi tahu kepada Abu Bakar Siddiq, dia tak bagi tahu benda lain. Dia bagi tahu ada Allah. Kita ada Allah. Sama dengan kita dengan anak-anak kita. Kalau anak kita sedih ke, tak dapat cemerlang ke, ataupun gagal dalam apa-apa aktiviti dan sebagainya, kita bagi tahu dekat anak kita bahawa kita ada Allah. Kita ada Allah, tak apalah. Hak barang kena curi tu nak buat macam mana contohnya, kan. Ataupun bila ada orang pukul dia, bila orang pukul dia, kita bagi tahu kat dia tak apa, nanti Allah Ta'ala bagi pahala, kan. Saya sendiri pun tuan-tuan, bila dengan anak-anak ni, kalau dia ada masalah apa-apa, kita bagi tahu tak apa, kita ada Allah, kan, nanti Allah Ta'ala bagi pahala. Masa saya di England, anak saya yang lelaki tu, dia suka berkawan, tapi nak berkawan dengan budak Melayu tak ada. Tempat saya duduk tu semua mak saleh, kan, semua mak saleh. Saya sendiri pun rasa susah hati tuan-tuan, sebab tak jumpa Melayu, orang Islam pun tak jumpa. Keliling kami tu semua orang putih. Oh, letih tuan-tuan, kan. Kita ni nak juga, kan, keluar-keluar minum teh tarik dengan pakaikan plekat ke apa, kan. Ni nak pakaikan plekat pun tak boleh. Nanti dia kata ni Scottish, orang Scotland mana ni pakaikan plekat, kan. Jadi anak saya dia keluar tu, dia nak pergi cari kawan dia lah. Dia belum ada kawan, tapi nak berkawan, cari kawan. Balik-balik lebam kat muka ni, kena tumbuk. Mak Saleh tahu je lah, kan. Saya kata kat dia, sabar, kan, kita ada Allah Ta'ala. Hak sakit tu Allah Ta'ala bagi pahala. Jadi bila kita tenangkan anak kita tuan-tuan, kita tenangkan keluarga kita, kita kena sebut Allah. Kita kena ingatkan dia, kita ni ada Allah. Allah yang bagi pahala. Kita sakit, kita lebam, kita susah hati, sakit hati dan sebagainya, kita ada Allah. Allah Ta'ala yang bagi pahala. Baik, kalau tuan-tuan tengok dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40, Allah Ta'ala kata apa? Bila Nabi kita dengan Abu Bakar Siddiq ni susah, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kata apa? Dia kata
tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. Allah Ta'ala dia cerita balik peristiwa Nabi dengan Abu Bakar Siddiq supaya kita ambil pengajaran. Apa dia? Allah Ta'ala kata, jikalau kamu tidak menolongnya, kalau kamu tak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yakni Allah Ta'ala tolong Muhammad. Engkau tak tolong Muhammad, Allah Ta'ala tolong Muhammad. Kita nak faham macam mana tuan-tuan dalam konteks kita hari ni. Dalam konteks kita hari ni, kalau tak ada orang nak tolong kita, semua orang nak boikot kita, semua orang benci kita, tak apa. Kita ada Allahu Azza wa Jalla. Dia kena ada macam tu, kan? Kadang-kadang dalam taman kita je kan? Dalam taman kita je, hak lain tu semua bermasalah. Tak apalah, kita ada Allah Ta'ala, kan? Kadang-kadang kita dengan masyarakat kita macam-macam masalah, tak apa, kita ada Allah, kan? Lalu Allah Ta'ala kata apa? Dia kata ketika mana golongan musyrikin Quraisy, ketika mana orang-orang kafir itu mengeluarkan Muhammad dari bumi Mekah, mengeluarkan Muhammad dari Mekah, sedangkan dia salah seorang daripada dua orang. Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad tu salah seorang daripada dua orang. Siapa dia? Iaitu Muhammad dan Abu Bakar Siddiq. Ketika mana kedua-dua orang tu fil ghari ni teringat pula seorang tu fil ghari, dalam gua, tuan-tuan sekalian. Dia kata apa? Dia kata dalam gua tu, dia kata dekat kawan dia, dia kata janganlah kamu bersedih, la tahzan, jangan kamu berduka cita. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, janganlah kamu berduka cita. Nabi kata jangan kamu berduka cita. Allah Ta'ala cerita balik kepada kita, la tahzan, jangan kamu sedih, jangan kamu berduka cita. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ma'ana, Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Maka Allah menurunkan ketenangan dia kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membantu nabinya dengan tentera yang kamu tidak melihatnya. Tentera ni tuan-tuan, dalam alam ni semua tu tentera-tentera Allah Ta'ala, kan? Malaikatnya apa semua baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, semua cerita-cerita ni menggambarkan kepada kita bagaimana kita orang yang beriman kena ada sakinah. Perang Badar contohnya, dalam keadaan orang Islam yang mana kekurangan senjata, orang Islam kekurangan kenderaan, orang Islam bilangan tentera dia tak seramai tentera musyrikin dan sebagainya. Tapi masa perang Badar itu Allah Ta'ala menurunkan sakinah kepada orang-orang yang beriman. Maka Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata, dia kata oleh sebab itu Allah Ta'ala dia bagi tahu tentang turunnya sakinah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman apabila mereka berhadapan dengan keadaan-keadaan yang susah, dalam keadaan yang payah, dalam keadaan yang sulit. Jadi kita pun tuan-tuan, kita ada sampai ke tahap tu. Kita menghadapi kesusahan, kita menghadapi kesulitan, kita nak Allah Ta'ala turunkan sakinah, ketenangan kepada kita, kita boleh tenang, tuan-tuan sekalian. Baik, Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir dia kata apa? Dia kata dalam Quran dan hadis, macam mana cara kita nak dapat sakinah. Tadi kita sebut Allah Ta'ala dia bagi sakinah. Sekarang kita nak tengok panduan yang dibuat oleh para ulama cara nak dapat sakinah. Kalau kereta nak pergi cari kat mana kereta tu? Showroom. Nak kena bayar installment macam mana? Bank apa nak kena buat loan? Contohnya lah hire purchase, kan? Dia ada cara dia. Sakinah, ketenangan tu Allah Ta'ala bagi kepada orang yang beriman. Tapi kita nak tengok macam mana para ulama dia bagi cara, kaedah untuk kita dapat sakinah. Antaranya tulisan Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir. Dia sebut tuan-tuan sekalian dalam Hayatul Qulub, dia kata bahawa antaranya ialah
kita dapat sakinah dengan cara berkumpul untuk mencari ilmu. Bila kita berkumpul, duduk dalam majlis ramai-ramai nak cari ilmu, itu salah satu cara nak dapat sakinah. Macam kita pagi ni lah, kan, kita pagi ni kita datang ramai-ramai, duduk dalam majlis, kita dengar ilmu. Kita dengar ilmu, kita cari ilmu, duduk dalam satu majlis bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita. Itu salah satu caranya, iaitu sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara dia kata, tidaklah satu kaum itu berkumpul, kan, fi baitin min buyutillah, dalam salah satu rumah Allah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, min buyutillah tabaraka wa ta'ala, dalam rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi kata, yatluna kitab Allah azza wa jal, dan dia belajar, dia membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, mempelajari kitabullah sesama mereka. Baca ayat Quran, kita terjemah, kita tafsir, macam mana cara nak faham ayat-ayat Al-Quranul Karim. Melainkan Nabi kata, melainkan diturunkan kepada mereka sakinah. Mana kita hari ni tuan-tuan, salah satu caranya, bila ada majlis ilmu, pergi kepada majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, belajar pasal Quran, belajar pasal kalam Allah Ta'ala. Nanti itu salah satu, itu menjadi salah satu cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, cara untuk mendapat sakinah daripada Allah Ta'ala. Bukan setakat sakinah, Nabi kata, antaranya Nabi sebut waghashiyatuhumur rahmah, Allah Ta'ala akan meliputi mereka itu dengan rahmat. Rahmat akan meliputi mereka. Kita duduk majlis pagi ni tuan-tuan, kalau ikut hadis Nabi ni, sepatutnya rahmat mengelilingi kita, kan, rahmat mengelilingi kita. Dan Nabi kata para malaikat mengelilingi mereka. Kita duduk ni pun bukan sahaja rahmat, bukan sahaja sakinah, tapi malaikat juga bersama-sama dengan kita. Saya masa sekolah dulu, kita ada qiyamul lail. Masa sekolah menengah dulu, kita selalu buat qiyamul lail. Tidur kat surau, nanti bangun pukul 4 pagi, kan, straight tu 4 pagi sampai 5 pagi sampai subuh, kan. Salah seorang sahabat saya ni tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, aku semayang tadi, aku rasa aku jadi imam, dia kata. Saya kata, hang semayang berapa orang? Dia kata semayang seorang. Lepas tu semayang seorang jadi imam macam mana? Dia kata, bila aku rokok, aku nampak macam ada orang duk ikut aku kat belakang, dia kata. Tak tahulah jin ke malaikat. Ni tak tahu ni kadang-kadang. Kalau jin dengan malaikat tak apa, kan. Takut hak satu lagi. Kan? Takut satu lagi masalah juga. Bukan macam tu, kita tak tahu, kita tak nampak malaikat ni, kan, kita tak nampak malaikat, tapi malaikat mengelilingi kita bila kita duduk dalam majlis-majlis yang macam ni. Jadi kita dapat nombor 1 ketenangan, nombor 2 rahmat, dan nombor 3 malaikat bersama-sama dengan kita. Tuan-tuan nak hak mana satu? Tuan-tuan nak apa ni, setan mengelilingi kita, na'udzubillah, ataupun tuan-tuan nak malaikat-malaikat Allah yang mengelilingi kita? Nak mana? Sudah tentu kita nak malaikat yang mengelilingi kita. Kemudian dia kata, dan Allah sentiasa menyebut mereka di hadapan malaikat yang berada di sisinya, kan. Ini hadis Imam Muslim. Jadi Allah Ta'ala sebut tentang hak benda yang kita buat tu. Allah Ta'ala sebut kita ni di hadapan malaikat dia. Jadi kita pun tuan-tuan sekalian, kita nak macam tu lah. Kita nak apa kita kata, yang paling hebat apa? Allah. Apa perasaan tuan-tuan? Katalah TYT, tuan yang terutama datang masjid kita, dalam ramai-ramai orang tu disebut nama tuan-tuan. Tuan-tuan rasa macam mana? Kan? Rasa kan? Rasa seronok Ataupun mufti wilayah, kan? Apa ni, itu Dr. Zul datang. Masa dia nak start ceramah tu, dia nampak kita, dia cam kita, dia pun sebut nama kita depan orang ramai. Nama orang lain dia tak sebut, nama kita dia sebut. Rasa macam mana? Macam tu lah, kan? Tu baru manusia.
Baru manusia, belum Tuhan lagi. Agung datang, sebut nama kita. Ni petang saat lagi pukul 2 Datuk Seri Najib datang, kan, dia sebut nama tuan-tuan. Dia kata Datuk Haji Alim, dia panggil kan, tapi Datuk Haji Alim tak ada kan. Dia kata Datuk Haji Alim, Datuk. Dia sebut nama kita. Orang ramai, berapa ribu orang datang, 5,000, 6,000 orang, Perdana Menteri sebut nama kita. Kita rasa malam tu tak tidur tuan-tuan, betul tak? Tak tidur. Pasal apa? Sebab dalam ramai-ramai orang, Perdana Menteri sebut nama kita seorang. Ni hadis Imam Muslim ni, yang sebut nama kita ni siapa dia? Allah. Allah. Bila Allah nak manusia, siapa pun tak boleh lawan Allah. Dan Allah sebut bukan depan siapa? Bukan depan orang, bukan depan manusia, tapi Allah sebut depan malaikat-malaikat dia. Maka sebab tu kita kena rajin. Saya sebenarnya malas tuan-tuan mengajar ni pasal dah tak larat, kan. Macam pagi ni pun duduk sakit perut, demam daripada semalam. Isteri kata cancel lah abang, kata kan, cancel lah. Tapi saya ni nak cancel kuliah payah, ya. Kecuali dah tak ada pilihan sangat. Malam ni kena cancel lah, rasa tak larat sangat, kan. Pasal apa? Kita duduk teringat, kita minat mengajar. Bila orang pun datang mengaji, kita pun percaya nanti Allah Ta'ala sebut nama saya, nama tuan-tuan depan malaikat dia. Semua ni kita akan dapat. Untuk setakat hari ni kita tak nampak, setakat hari ni kita tak nampak, tapi di hari akhirat nanti baru kita nampak hasil daripada apa yang kita buat sekarang. Macam tuan-tuan nak periksa dululah SPM dulu macam mana, nak masuk universiti dulu macam mana, kan susah kan. Hasil dia tak nampak lagi. Nampak bila kita convocation, bila kita habis SPM dapat sijil, baru nampak hasil dia. Buat sementara ni tak nampak, susah lah sekarang ni macam-macam. Jadi kena rajin lah tuan-tuan hadir dalam majlis ilmu. Yang kedua, cara nak dapat sakinah, Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir dia kata apa? Dia kata bahawa cara nak dapat sakinah ialah berdoa kepada Allah. Kita orang Islam jangan lupa, doa ni banyak dia punya fadilat, dia punya kelebihan. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dia ulang satu doa. Dia ulang je doa ni masa perang Ahzab. Apa dia? Iaitu fa'anzilanna sakinatan alaina wa thabbitil aqdam illa qina. Dia kata turunkanlah ketenangan kepada kami. Nabi dia dengan para sahabat dia ulang doa ni, serta teguhkanlah, kalau kita nak terjemah, teguhkanlah kaki kami ataupun teguhlah pendirian kami. Teguhkanlah kaki kami ketika kami bertemu dengan musuh. Dia ulang masa perang, dia ulang doa ni. Jadi kita pun tuan-tuan, kalau kita tak hafal doa dalam bahasa Arab, doa Melayu pun tak apa. Ya Allah, berikanlah ketenangan kepada aku untuk aku hadapi masalah ni. Itu contoh kan. Tak semestinya tu nak doa dalam bahasa Arab. Tak, iyalah dalam doa bahasa Arab tu lebih baik. Tapi kita tak pandai bahasa Arab, kita doa hak kita mampu. Apa dia? Dalam bahasa Melayu. Kan? Ya Allah, bagilah aku ketenangan untuk menghadapi masalah ni. Serabut kepala sangat ni. Kan? Bagilah aku ketenangan, sakinah. Kita minta macam tu. Tapi nak sebut sakinah tu hati-hati, nanti isteri duk faham sakinah lain pula. Berat tuan-tuan. Ya Allah, bagilah aku sakinah. Dia kata sakinah mana pula? Berat tuan-tuan. Tu payah nak explain tu. Lagi bergaduh, kena pula bini jadi tak mengaji. Dia sakinah pun dia tak tahu apa dia. Siapa yang mengaji tak apa, dia tahu sakinah tu ketenangan. Hak jadi tak mengaji berat. Kan? Susah lah. Nak kena panggil ustaz pula. Tolong explain kat isteri saya, ustaz. Tolong ustaz. Isteri saya salah faham lah ni. Berdoa tengah malam. Kan? Berdoa tengah malam. Tengah malam ni macam-macam lah kan. Orang kata kalau kita bangun tengah malam, tengok muka isteri kita bercahaya. Kan, tengok muka isteri bercahaya, bukan kata nur dekat muka dia, tapi dia sedang check handphone kita. Bercahaya muka dia. Rupa-rupa dia duduk check handphone kita. Jaga tuan-tuan. Sebab tu handphone ni tuan-tuan jangan tulis benda mengarut. Kan, saya sendiri handphone saya tak ada password, dan saya pastikan saya tak tulis benda mengarut dalam
dalam handphone. Nanti kalau anak kita terjumpa ke, isteri kita jumpa ke, kita tak ada masalah. Kita tak ada masalah. Kita, tuan-tuan sekalian, kita orang Islam, kita kena pegang yang tu je. Kita malu dengan malaikat yang tulis amalan kita. Kan? Jadi bila kita tahu malaikat tulis amalan kita, pasti sekali dalam handphone kita tak ada benda pelik lah. Anak jumpa ke, isteri jumpa ke, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Bahaya handphone ni. Saya pun pesan ke anak-anak, kalau bercakap dengan orang Facebook umpamanya kan, PM tu, private message tu, jaga. Nanti orang print screen, nanti orang perangkap kita, jaga. Terutamanya dengan orang yang kita tak kenali. Kita kena latih anak kita. Nombor 3, cara nak dapat sakinah ialah baca Quran. Jangan tinggal baca Quran. Sebab tu saya sebut kepada tuan-tuan, handphone ni penting. Dalam handphone ada Quran. Ataupun siapa yang susah nak baca handphone, nak baca Quran dalam handphone, simpan satu Quran yang mudah untuk dia baca dalam kereta. Sambil-sambil tunggu anak tuition ke apa ke, buka dashboard, baca Quran. Kalau hak kecil tu susah nak baca pula. Kan? Cari Quran yang tulisan dia besar, senang untuk kita baca. Sekarang ni banyaklah, ada surah Yasin, ada Kahfi, ada Waqiah kan, ada juzuk amma, yang pendek-pendek tu dengan terjemahan. Tuan-tuan baca Quran, baca terjemahan, jadi tuan-tuan faham apa yang tuan-tuan baca. Itu antara nak dapat sakinah. Antaranya hadis muttafaqun alaih, tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran. Nabi kata ia adalah ketenangan yang turun kerana Quran. Jadi nak dapat sakinah ni, kita kena baca Quran, kena rapat dengan Quran, kena sentiasa bersama-sama dengan Quran, baru dapat sakinah. Nombor 4 apa dia? Zikrullah. Banyakkan zikir. Firman Allah Ta'ala surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan cara mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati kita tu boleh jadi tenang, tenteram. Allah Ta'ala kata, dengan zikir, dengan ingat kepada Allah, kita boleh jadi tenang, tenteram. Jadi kita kena biasa dengan zikir. Ada saya kawan saya tuan-tuan, dia kena dialisis. Dia kata, ustaz, susah dialisis. Dia kata, saya kata, pasal apa? Dia kata, dialisis ni, sekali dialisis berapa jam? 3 jam, 4 jam kan? 4 jam. 4 jam dialisis, 4 jam. Dia kata 4 jam tu tak larat. Dia kata nak tunggu habis 4 jam tu teruk. Dia kata jemu. Saya pun kata kat dia, saya kata masa dialisis tu zikir lah kan. Dia kata, ustaz, saya nak bohong tak boleh. Dia kata, kita dulu-dulu mana nak berzikir sangat kan. Kita dulu-dulu mana kita berzikir sangat. Kita tak ada berzikir pun. Zikir sikit-sikit setakat lepas mayang tu, subhanallah apa semua 33 kali, yang tu je lah kan. Tapi hidup tu tak pernah dibiasakan dengan berzikir kepada Allah. Maka dia kata bila kena dialisis 4 jam nak berzikir, tak boleh buat. Dia kata mula-mula boleh lah, tapi sebab kita tak biasa. Sebab tu kita tuan-tuan, kita kena latih diri kita biasa berzikir kepada Allah. Sebab nanti akan tiba satu masa, wallahu alam, kita tak tahu masa yang macam mana, kebiasaan berzikir itu akan menyebabkan kita ringan, mudah untuk berzikir kepada Allah. Kita kena ada benda-benda macam tu. Saya ni pandai cakap je kan. Buat dok pun nasihat orang pandai kan. Tapi kita kena buat, kena latih, kena biasakan setakat mana yang mampu. Yang kelima, apa dia cara nak dapat sakinah? Wara'. Wara' ni apa? Kan kita biasa sebut wara'. Wara' ni hati-hati. Kita berjaga-jaga dengan perkara yang syubhah. Yang haram tu satu, tapi hak benda yang tak clear, pun kita jauhi kan. Saya ringkaskan. Yang keenam, jujur dalam perbuatan kita, dalam kata-kata. Kita kena jujur, cakap jangan bohong, jangan suka reka cerita-cerita palsu. Perbuatan kita juga kena jujur, jangan duk tipu orang dan sebagainya. Nabi sebut dalam hadis Tirmizi, fa inna sidqa,
Nabi kata sesungguhnya kejujuran itu tuma'ninatun wa innal kadhiba ribah. Nabi kata jujur itu adalah kalau bahasa kita bahasa Arab ni tuma'ninah. Tuma'ninah macam kita semayang tu kan. Tuma'ninah tu macam yang kita kata berhenti sekejap tu. Tuma'ninah ni apa dia? Ketenangan. Nabi kata jujur itu ketenangan, wa innal kadhiba ribah, dan berbohong itu dosa, berbohong, tipu itu adalah keraguan. Jadi kita jadi ragu-ragu, duduk was-was apa semua, duduk takut je. Maka sebab tu kita jangan tipu. Bila kita tipu, bila perbuatan kita duduk tipu orang, cakap pun bohong, hati kita duduk gundah gulana. Takut orang tahu penipuan kita dan sebagainya. Jadi cara nak dapat ketenangan ialah kita kena jujur. Baik, jadi sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan perkongsian itu berkenaan dengan sifat-sifat yang perlu ada kepada seorang yang ingin mendapat sakinah, ketenangan. Bila kita jadi seorang yang sufi, seorang yang bersih hati kita, perasaan kita, kita tak bohong, hubungan kita dengan Allah Ta'ala rapat, hubungan dengan Quran kita rapat, jiwa kita bersih, kita akan dapat sakinah daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ada sifat-sifat mazmumah, sifat yang tercela, kita bohong orang, tipu orang, cakap pun cakap mengarut dan sebagainya, dia datanglah masalah-masalah yang tak sepatutnya berlaku kepada orang yang mendakwa dia sebagai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi